macam fata morgana daripada jauh, macam air nampak air, bila pergi tak ada apa satu. Itu semua kerana tak ada iman lah belakang. Tak jadi apa kalau tak ada iman. Semayang sebanyak mana pun, beri sedekah sebanyak mana pun, pergi haji 70 kali pun, pergi haji, kalau iman tak betul, tak jadi. Sia-sia. Kalau kita buat bangunan tinggi setara mana pun, asas tak ada. Sebab bangunan pasir, budak-budak main lah. Hakikatnya sebab budak-budak main tepi patah tu buat binaan ni, kubu tu kubu ni, tak ada gapo hakikat. Begitulah kedudukan kita di dalam dunia ni. Apa-apa amalan baik apapun, walaupun kita nampak kemah, sia-sia saja. Itulah sebab penting iman ini. Dan mula-mula sekali disebut iman. Itu cara Imam Bukhari tertib dia tu. Nak cerita juga bahawa Imam Bukhari nak cerita juga bahawa kita ni ada hubungan dengan satu zat yang kita panggil Tuhan, Allah. Ada hubungan dengan hal tu semasa kita hidup di dunia ni. Dan hubungan itu begitu penting. Hubungan itu hubungan apa? Hubungan musuh kah kita dengan Tuhan? Tu Imam Bukhari nak cerita tu. Hubungan musuh kah? Hubungan seteru kah? Hubungan orang yang berebut-rebut kah nak dapat satu benda? Tidak. Semuanya tidak. Bahkan hubungan rahmat Ar-Rahmanir Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Itu Allah terhadap kita, terhadap alam semesta ni. Rahmat, kasih dan sayang dia kepada kita. Bukti kasih dan sayangnya kepada kita iaitu dia bagi wahyu. Dia bagi wahyu. Itu bukti kasih dan sayang dia kepada kita. Dia bagi wahyu. Wahyu itu adalah satu fenomena lah, kata-kata fenomena rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, hasil daripada kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Ini konsep yang berbeza ni. Melalui wahyu, lepas tu iman. Orang lain dia kata ada juga konsep Tuhan ni, pun ada juga agama lain. Sebab itulah orang panggil agama, sebab dia ada konsep ketuhanan itu. Tetapi Tuhan dia tu lagu lain sifat dia. Yang dipercayai sebagai Tuhan itu macam-macam dalam dunia ni. Kita orang Islam ni terima seperti ni, nasib baik. Orang lain percaya macam-macam. Ada yang percaya Tuhan itu sebagai musuh, sebagai musuh. Dia susuk rahsia alam ni daripada kita, sehingga kita terpaksa kena kaji, fikir sendiri. Ni ramai saintis-saintis yang etis, mana tak percaya kepada agama ni. Pasal apa? Pasal agama yang ada di sekeliling dia tu tidak memuaskan hati dia, tidak memberi kepuasan, tidak menjawab persoalan yang timbul di dalam jiwa dia. Jadi perhubungan kita dengan Tuhan ni perhubungan apa? Perhubungan musuh, bukan perhubungan kekasih dengan kekasih, orang yang disayangi dengan orang yang disayangi. Tidak. Tetapi musuh dengan musuh, iaitu Allah SWT tak bagi selalu kepada manusia ni. Betapa susah nak boleh apa-apa tu kena kaji, kena selidik, kena gitu gini, barulah boleh. Setelah kaji baru boleh. Kalau tidak tak boleh. Mana macam dia susuk. Setiap kali apabila penemuan kita dapat tu, saintis dapat tu, mana macam satu kuasa Allah SWT kita rebut daripada dia, hilang daripada dia. Selama ni kita dalam keadaan bahaya, dalam keadaan terancam. Bila ada alat tertentu, kita selamat. Allah SWT ataupun Tuhan kita tak bagi perlindungan tu daripada awal lagi kepada kita. Tak bagi. Kita kena susah payah. Jadi macam kita rebut daripada dia. Ada juga yang payah lagu tu. Ada juga yang kata Tuhan ni, ahli falsafah dulu, dia kata apa? Tuhan menjadikan 10 akal. 10 akal tu, tiap-tiap akal tu dia buat jadi tubik daripada dia 2 falak pula. Gapa dia benda je.
Dia sendiri tak boleh royak. Andaya dia saja. Andaya dia saja. Jadi apa yang Allah sebut, Tuhan tu hanya boleh buat satu akal saja. Lepas tu daripada tu akal yang kedua, falak yang pertama. Apa lagu tu? Siapa dia royak lagu tu? Wahyu kan ada? Tak ada. Lepas tu macam mana dia tahu? Kenapa Allah SWT tak boleh buat 3 kau selalu mula-mula? Atau tak boleh buat banyak kau sekaligus siap lah? Tak boleh. Lemah kau dia. Jadi sehingga akal yang ke-10 tu, yang ni lah yang buat segala-gala. Jadi Allah SWT tak buat secara langsung pula. Dia buat berlapis-lapis. Hak yang hujung tu, hak akhir sekali, hak tu lah yang jadi sekalian lah. Allah SWT hanya buat mula-mula. Pada tu tak ada kena-mena dah dia, Tuhan ni. Tak ada kena-mena dah dia ni dengan makhluk. Dia tidak berdaya dah. Jadi segala sesuatu berada di bawah kekuasaan akal yang ke-10. Itu pendapat dia lah. Nak ceritanya manusia ni cerdik belaka tu. Cerdik belaka tu. Tak jumpa. Tak jumpa sesuatu yang menenangkan dia. Jadi duduk balas semua. Apabila nak menang, tak tahu. Berapa kumpulan, berapa generasi baru nak menang lawan dengan Tuhan. Tak tahu. Jadi dalam keadaan tidak tenang duduk berlawan. Itu di satu pihak. Di satu pihak pula dalam keadaan ilmu yang kita dapat, kita duduk kata gini-gini tu, ya kau gitu. Kita tahu mana, kita fikir sendiri. Boleh jadi orang lain fikir lagu lain pula. Tidak, mana nak cerita tidak tenang. Ada yang Allah SWT buat, Tuhan buat, lepas tu dia lepas dah lah. Dia rehat dah. Dia kata dia rehat dah. Hak je buat je benda lain lah. Orang-orang lain lah. Dia buat supaya orang buat jazz. Lepas tu jazz tu jalan sendiri, tak ada kena-mengena dengan dia ni. Tidak kontrol apa dah jazz tu. Lepas tu kalau jazz tu mampu, lagu mana? Bila habis bateri, dia bubuh dah bateri, tak ada kena-mengena. Dia tak tahu dah tentang jazz tu. Dia mula-mula buat je. Pada tu ada yang percaya lagu tu tentang Tuhan. Hak Tuhan saja. Hak Tuhan, tentang Tuhan saja tu macam-macam dalam dunia. Ada juga yang kata dia buat kita. Lepas tu ikut kita sendiri. Kita sendirilah yang menentukan hidup kita. Cuma ibadat-ibadat saja. Hak tu je kita kena ambil daripada dia. Hak lain ni urusan hidup kita ni, nak menaga lagu mana, nak bini beranak lagu mana, ikut kita. Jadi kalau kita fikir mahkamah sivil ni munasabah untuk dirujuk pasal nikah kahwin, cerai kau gapo, kita pergi situ. Kalau kita berasa hak ni molek, pergi situ ikutlah. Begitulah yang berlaku dalam dunia. Mana tak ada panduan. Tak ada panduan. Jadi Allah ataupun Tuhan buat. Lepas tu tak ada kena-mengena. Tak ada kena-mengena dah ni. Dia tak bagi panduan, tak bagi gapo. Sedangkan dalam hidup kita lah, jadi baloh tu kes menaga-menaga lah. Kes berumah tangga. Kes ada hubungan dengan manusia ni, kita dengan orang lain lagu mana. Sebab ada hubungan dengan orang lain itulah. Macam mana kita nak berhubung dengan dia? Kalau kita nak nikah lagu mana? Kalau kita nak cerai lagu mana? Kalau kita ada anak lagu mana? Nak makan, benda apa yang boleh makan, benda apa yang tak boleh makan. Banyak perkara. Nak tentu lagu mana tu? Jadi Tuhan lock kita belakang. Ada juga yang percaya lagu tu. Dia tak ada kena-mengena. Dia buat mula-mula ya. Dia buat siap sebuah rumah, kita kata ada belakang dalam tu, pada pandai kita. Dia tak ada kena-mengena dah. Seseolahnya gitu. Ini berbeza dengan agama Islam kita, dia tidak gitu. Buktinya kalau kita belajar ni macam dalam Bukhari, wahyu dulu. Wahyu itulah rahmat yang paling besar. Mana Tuhan tidak biar kita. Kalau kita manusia kan, seorang tu dia tidak tahu menikah saja. Lepas menikah dia tahu jaga bini dia, keselamatan dia, anak-anak dia, sehingga jadi orang yang baik lah. Saya esok begitu. Itu orang panggil bertanggungjawab. Kalau pandai buat saja, lepas tu tak pandai nak jaga, apa makna? Bahkan lebih menyusahkan lagi orang-orang yang tidak ada panduan tu. Ataupun letak di padang pasir, lepas tu ikutmu nak lagu mana. Kira ada hak mati gitu, ada hak boleh lepas. Adakah patut lagu tu? Maka dunia ni pun lagu tu juga. Tidak sepatutnya. Bahkan tidak munasabah kita kata, tak masuk akal. Kalau kita nak fikir dengan akal pun,
Allah SWT ni hanya buat saja.